bahawa BN tidak berpihak pada PH, tidak pada pihak pada BN, dia nak jadi pembangkang. Dengan kedudukan 30 kursi, kemungkinan jadi pembangkang, tidak pegang jawatan ketua pembangkang. Kalau PH jadi kerajaan, PN ikut sama jadi pembangkang. Maka ketua pembangkangan dia ialah dari Perikatan Nasional. UMNO hanya nanti tambah saja. Ya. Jadi jawapan saya kepada hantu John ialah UMNO ni dah gila, sasau. Contohnya dia gila dan sasau, tak ada pendirian, cuba berbohong dengan orang Melayu dan juga membodohkan ahli UMNO. Di Perak dia telah pun bekerjasama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan negeri, ya, dan menjadi Menteri Besar. Dan sekarang perbincangan juga sedang berlangsung di Pahang. Ada pertanda Perikatan Nasional akan bantu UMNO untuk jadi Menteri Besar. Dari itu kita pun tak faham kenapa di Perak boleh kerjasama dengan PH, di Pahang boleh kerjasama dengan PN. Jadi UMNO ni parti makan keliling lah. Kalau betul UMNO ada prinsip jadi pembangkang, UMNO patut tak perlu menerima pelantikan Menteri Besar di Perak, walaupun dititahkan oleh Seri Sultan Perak. Ini soal politik. Raja jangan campur, dia ada kerja dia. Begitu juga di Pahang, raja jangan campur, dia ada kerja dia. Kita orang politik kena tunjukkan pendirian kita. Jadi hantu John sekarang UMNO nak buat pendirian, nak jadi pembangkang. Kita nak tanya ni, malam ni dia ada mesyuarat, kononnya mesyuarat tergempar. Kita harap 30 orang ni akan membuat ya sekata. Saya amat bimbang daripada 30 orang ini ada yang belah bagi. Ada yang ikut PN, ada yang ikut PH. Dari itu mana yang lebih nanti akan dapat jadi kerajaan. Ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong akan mendengar dengan telinganya sendiri setiap orang. Nak ke mana kamu? Kalaulah ini main olok-olok, ya, bukan mempersendakan Sultan yang kita hormati, raja yang kita sayangi. Tuanku kata UMNO ni bagilah, mana yang nak sokong PN bagi tahu saya sokong PN, yang mana nak sokong PN bagi sokong PN. Jadi kalau itu dititahkan oleh tuanku, maka mereka independen. Kalaulah berlaku pula arahan parti, tuanku kata andaiannya kata begitu, kamu ni kena tubuhkanlah kerajaan, tak apalah, dalam penubuhan kerajaan ini kamu akan jadi penyokong kerajaan tu, tapi di Dewan Rakyat kamu jadi pembangkang. Lagi hancur biru negara ini. Jadi hantu John, itulah terbaik jawapan saya. Kamarul Ikram, terbaik Datuk. Presiden Kimak bila nak berambut? Ini masalah. Masalah yang kita kena fikir masa-masa. Kemelut dalam UMNO tak selesai. Ini bukan Najib. Ini Ahmad Zaid Amidi. Kalau kita halaukan dia, tak jadi presiden, masalah. Kalau dia tak berhenti dari presiden, masalah. Jadi kita kena lihat, pinjam ayat Haji Adawang, mana yang lebih mudarat. Mudarat kecil, mudarat kecil. Nasi dah jadi bubur, tak boleh buat apa-apa, sebab kita kurang menyukat air. Mungkin kita terlampau banyak taruh air masa nak dekat pilihan raya,
nasi yang kita tak nak dah jadi bubur. Maknanya kita over. Kita berkata dalam bahasa yang mudah, no Anwar, no DAP. Saya sampai sekarang tak faham. Sampai sekarang tidak faham di mana datangnya dan di mana spesifikasinya atau justifikasinya no Anwar, no DAP. Adakah UMNO atau Barisan Nasional tak mau bekerjasama dalam pilihan raya? Mana ayat dia yang dilapaskan oleh Presiden dan dipersetujui oleh Pergong dan telah pun diulang-ulang beberapa kali, iaitu itu persoalan Pergong, no Anwar, no Anwar. Jadi saya nak tanya dengan ketua-ketua UMNO bahagian dan juga Presiden UMNO ni, di manakah kedudukan pelaksanaan dasar yang disetujui dalam Pergong itu, no Anwar, no DAP? Nak bekerjasama waktu pilihan raya ke? Atau kalau DAP, PH, kalau PH yang ada dalam DAP, UMNO tidak mahu bekerjasama menubuhkan kerajaan? Yang ini perlu dijelaskan kepada rakyat, orang Melayu, ahli UMNO, sebab banyak orang keliru. Tapi saya berpendirian dalam keputusan Pergong tu tak ada kaitan dengan nak menubuhkan kerajaan. Yang ada kaitannya ialah UMNO tak akan membahagikan kursi bekerjasama dengan Parti Pakatan Harapan yang ada PKR, DAP dan Amanah dan lain-lain. Seperti mana keputusan yang dibuat juga dalam Pergong bahawa UMNO telah membatalkan pemecatan. UMNO telah membuat keputusan nak bertanding solo. Tanding solo ya. Dia tak kata jika Perikatan Nasional berkuasa, Barisan Nasional atau UMNO tidak akan bersama menubuhkan kerajaan. Jadi inilah dia satu perkara yang pening kepala kita, melihatkan sikap pemimpin UMNO membodohkan ahli UMNO, belum lagi orang Melayu. Kerana dua isu ini di mana nak diletakkan menjadi objektif pelaksananya. No Anwar, no DAP, adakah tidak mahu bekerjasama dalam pilihan raya? UMNO bergerak solo, tolak Mufakat Nasional, tolak PAS dan juga Parti Bersatu. Tak mahu kerjasama. Sekarang pilihan raya dah berlaku. Jadi dari mana datangnya dasar itu keseluruhannya? Iaitu UMNO tak boleh bekerjasama untuk nak menubuhkan kerajaan dengan PH dan PN. Itu sebabnya UMNO ni akan jadi mati kering. Kerana kebodohan pemimpin dia melahirkan idea, melahirkan gagasan, satu polisi yang tak tahu di mana stop ujung pangkalnya. No Bersatu dari segi tak akan berunding dalam kerjasama Nazri Nazar. Tak kisahlah masalahnya. Tak. Bubur kasih tambah, maknanya bukan lobak asin. Muas. Kalau nak sedap makan, daripada terbuang bubur tu tak jadi nasi.
tak boleh pakai ketua dia ni. Itu saya tak faham, tak jelas. Assalamualaikum Datuk. Saya cuma nak tanya Datuk, adakah kenyataan Muhyiddin boleh dikategorikan sebagai derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong? Tidak. Dia tidak mempersendakan Istana Negara, institusi. Dia hanya beri penjelasan bahawa dia dah ada 115. Dari itu dia tak faham kenapa dia tak dipanggil untuk membentuk kerajaan, kerana masih lagi dipertikaikan oleh Istana Negara. Ini mungkin pandangan tuanku tidak begitu cukup 115. Seperti mana juga di zaman Barisan Nasional menjadi Perdana Menteri, bahawa kerajaan campuran BN UMNO, PAS dan PVM dalam Perikatan Nasional dalam kedudukan 105. Ini sikap prihatin Yang di-Pertuan Agong. Jadi maknanya Yang di-Pertuan Agong punya pendapat, kalau kau Muhyiddin dah ada 115, apa kata kau bawa UMNO masuk. Jadi dengan 30 tu engkau akan dapat 145. 45 kursi dalam Dewan Rakyat sebagai kerajaan, baru dilihat kuat. Mungkin begitu pada pandangan tuanku. Kita rakyat Malaysia yang serangkai-rangkai institusi beraja, jangan cuba underestimate otak dan fikiran Al-Sultan Abdullah. Beliau juga adalah orang yang cerdik, berkelulusan tinggi, dan juga beliau lagi bagus, ada penasihat macam-macam, antaranya peguam negara, ketua negara, pakar undang-undang yang lain. Jadi jangan, pada saya kalau ikut kenyataan Muhyiddin tadi, dia kata dia dah ada 115, dia patut diberi hak menubuhkan kerajaan. Tuanku merasakan belum ada kekuatan lagi. Jadi tuan-tuan semua kena fahamlah benda ni.